Sebab itu tuan-tuan, bila kita nak cakap biar pada orang yang boleh ubah. Kita duk cakap pada orang yang nak buat apa? Cakap tuan. Bila nak ubah? Lagi 5 tahun. Cakap direct pada dia. Jumpa pelan-pelan, tak boleh bincang ke kaunting. Sambil minum teh tarik, makan roti canai, macam inilah yuk. Kita ni sama-sama Islam yuk. Apa kata yuk? Kita buat macam ni yuk. Apa pasal nak ngajak orang semua? Apa pasal kita nak ajak orang semua bergaduh sama-sama kita untuk apa? Tak puas hati ke apa ke, bincang. Tak puas hati apa benda pun, balik kepada Allah dan Rasul. Bukankah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa in tanaza'tum fi syai', pada setiap benda, kalau kamu bertelingkah pada setiap benda, farudduhu ila Allah war Rasul, hendaklah kamu rujuk pada Allah dan Rasul, Quran dan hadis. Dia tak suruh rujuk pada orang kafir. Ada tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila al-kafirin. Kalau kamu ada masalah, rujuklah pada orang kafir, kata dia. Ada? Tak ada. Yang disuruh rujuk pada Al-Quran, yang disuruh rujuk ialah pada hadis. Ni kalau aku buat macam ni, hukum kata apa? Ni aku buat macam ni, haram ke tak haram? Ni aku buat macam ni, salah tak salah? Biar Quran bagi jawapan, biar hadis bagi jawapan. Ini baru betul. Adakah perbuatan ini disuruh oleh agama ataupun tidak? Sebab itu tuan-tuan, orang tanya saya, Ustaz, kenapa Ustaz nak berhenti berceramah? Kita berdakwah, mana ada boleh berhenti Ustaz? Dakwah semua hidup. Saya cuma kata berhenti berceramah, bukan berhenti berdakwah. Punya senangnya. Saya nak berhenti ceramah. Ceramah macam sekarang, berdakwah macam lain. Berdakwah 1000 macam. Ada orang berdakwah dengan buku, ada orang berdakwah dengan filem, ada orang yang berdakwah dengan lagu, ada orang yang berdakwah dengan ceramah, ada orang yang berdakwah dengan kuliah maghrib, ada yang berdakwah dalam perniagaan, ada yang berdakwah dengan perang, ada yang berdakwah dalam perubatan. Saya memilih berdakwah dengan berceramah. Saya nak berhenti ceramah, tapi tak berhenti berdakwah. Tadi Tuan Haji Ali sebut, saya ada sekolah 1000 orang pelajar. Yang paling muda 7 tahun, yang paling tua sekarang 83. Ada 1000 pelajar. Pelajar tahfiz ada 200 orang. Anak yatim ada 30 orang. Fakir miskin 100 lebih. Orang tua-tua 400. Makcik-makcik pondok 400 orang bongkok ngaji. Datang belajar. Yang sihat tak nak belajar, yang gaut datang. Aduh, duduk dalam kelas 2 jam, 2 jam setengah. Nak bangun tu suruh orang angkat. Aduh, tolong angkat. Aku tak lalu bangun. Jumlah kita ngangkat pula 4. Berkerusi 4 datangnya, kaki 6 datang. 2 kursi, 2 tongkat, 4 tongkat, 2 kaki dia, 6 kaki datang. Saya nak mengajar di sekolah. Sekarang saya tinggalkan sekolah berapa hari. Berapa hari saya tinggal sekolah. Budak-budak datang beratur-ratur cuti sekolah. Saya sempat 2 hari je, Isnin Selasa. Rabu, Khamis, Jumaat. Sekarang Sabtu, Ahad tak ada. Hari Rabu saya mengajar di Pusat Islam pukul 9 pagi, 3 petang KL Tower, malam PICC. Hari Khamis, hello brother, hari Khamis tuan-tuan, pukul pagi saya dekat Kementerian Sumber Asli. Malam, Rabu malam di mana tu saya, hari Khamis forum perdana, malam tadi forum perdana. Pagi tadi saya dekat SPRM Convention Satu Malaysia. Pukul 3 petang tadi persilapan maskarah dengan tuan-tuan. Pukul 3 petang besok saya di Masjid Al-Iman Singapura. Malam besok saya di Masjid Sultan. Hari Ahad pagi saya dekat summer camp, satu pulau di Singapura. Lepas Zuhur Masjid Maidin. Lepas Isyak di stadium di Singapura. Saya balik ke Ipoh bila? Flight saya dari Singapura pukul 9.30 pagi. 6 hari sekali keluar. Siapa nengok isteri saya? Cita-cita. Siapa nengok anak-anak saya?
Isteri saya nombor 4 duduk di mana sekarang? Saya pun tak tahu nama dia. Yang mana faham-faham. Nak tahu macam mana tak ada. Ya Allah. Sebab dia kata saya kahwin 4. Jadi saya nak berehat, saya nak tumpu pada sekolah saya nak lahirkan lagi 5 tahun, 10 tahun, ada lagi 100 guru, 100 ustaz penceramah macam saya. Boleh masuk TV, walaupun TV itu kecil. Boleh bercakap pada semua orang. Saya nak lahirkan orang macam itu. Inilah dia peranan, tuan-tuan. Saya salah satu sebab yang saya nak berhenti. Yang pertama saya kata tadi sebab saya nak jaga budak-budak sekolah saya. Yang keduanya, tuan-tuan, sebab saya letih nak menghadapi kerenah orang. Saya cerita yang betul pun orang tetap kata saya salah. Orang tetap sampai lompat pagar ke sekolah saya, cari saya sambil bawa pisau. Jaga, tahan. Nak ke mana ni? Ustaz Kazim, buat apa? Aku nak bunuh ni. Pergi balik. Lah, aku nak bunuh. Adakah ini ajaran Rasulullah? Jaga tanya, kenapa nak bunuh dia? Geram, hina orang. Masa bila saya hina orang? Saya cuma kata Nabi Muhammad itu jangan disamakan dengan mana-mana budak-budak kampung. Salahkah saya mempertahankan Nabi saya? Salah. Saya tidak menyebut mana-mana tok guru pun. Saya tak sebut spesifik nama orang. Saya kata mana-mana tok guru yang kata macam itu salah. Nabi Muhammad daripada belum lahir lagi dah tak sama dengan orang. Akak-akak yang mengandung anak akak-akak, berapa ramai sini yang tak lawyer? Angkat tangan macam saya. Berapa ramai akak-akak yang mengandung yang tidak morning sickness? InsyaAllah mabuk sampai balik kampung, isteri dihantar ke kampung, suami hantar balik kampung. Mak bela lah mak menantu mak ni. Dah tak lalu saya nak bela, muntah saja-saja. Saya banyak kerja lagi mak, layan dia je. Pagi besok mak sidakan, jiran sebelah tanya, siapa datang semalam lihat? Ya Allah, dia dengan Munah balik. Apa yang malam-malam balik? Munah mabuk. Apa jiran tanya? Bila dia minum arak? Bukan mabuk arak, mabuk muntah ngandung. Siti Aminah tak pernah muntah. Tuan-tuan nak kata sama? Siti Aminah tak tahu yang dia mengandung. Sebab tak sakit, tak muntah, tak loya. Kita tahu kita mengandung. Kadang-kadang yang muntah suami tengah duk repair lampu jalan, dia naik kren, muntah di atas, lari dari bawah kren. Mak dia, Siti Aminah, tak ada rasa sakit. Masa beranak tak sakit. Akak-akak masa bersalin, cerita siapa yang tak sakit. Elok bersalin, elok keluar kata dia. Mana ada tuan-tuan, elok duk goreng bihun di dapur. Apa ni? Keluar, abang nak salin. Mana ada tuan-tuan nak bersalin, satu hospital bergegar. Sakit. Suami pukul telinga, tak nak dengar. Oh, masa sakit tak nak dengar. Jerit lain nak dengar pula kemudian. Subhanallah, mak Nabi tak sakit. Bayangkan, kita nak bersalin ni tuan-tuan, berapa banyak darah keluar. Nabi tak ada kotoran. Nabi tak ada kotoran. Anak tuan-tuan masa bersalin macam putih segala muka, jenuh penyeh nasi. Tak keluar-keluar lah doktor, kamu ambil berus tebaga, berus ni relai kepala budak. Nabi Muhammad bukan macam itu. Jangan cakap Nabi Muhammad tu macam orang biasa. Salah ke saya pertahankan Nabi saya? Orang nak bunuh saya. Sekarang saya tanya pada kamu sayang siapa? Nabi atau siapa? Bukankah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Qul in kuntum, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum
wa ikhwanukum wa azwajukum. Baca sampai habis ayat itu. Kalau kamu sayang bapak kamu, kamu sayang anak kamu, kamu sayang keluarga kamu, kamu sayang kepada isteri kamu, kamu sayang rumah kamu sayang kepada harta benda kamu, lebih daripada kamu sayang Allah, Rasul dan jihad, tunggu balas daripada Allah. Yang ni yang saya rasa tuan-tuan, saya malas ceramah lah. Buat apa ceramah berhadapan dengan orang yang taksub. Kita ni ambil Nabi sebagai sumber perpaduan kita. Kita ambil Nabi sebagai sumber untuk kesatuan kita. Ini Nabi letak di bawah, Quran letak di bawah, tak dirujuk. Ini yang saya rasa saya tak mau. Sampai satu tahap bawa cuka main rumah saya. Yang keluar dalam harian metro bukan saya ada-adakan. Sebab ada yang kata Ustaz Kazim tu keluar dalam harian metro tu sebab nak glamour. Tuan-tuan, saya dah glamour tuan-tuan tahu. Bukan dengan sebab keluar harian metro lah, brother. Bukan saya riak pula. Bukan saya riak. Buat apa saya nak keluar surat khabar nak cari glamour? Saya bukan nak cari glamour manusia, saya nak cari glamour langit. Biar malaikat kenal saya. Manusia kenal nak buat apa? Malaikat kenal lagi bagus. Malaikat kenal doanya 24 jam. Manusia kenal tapi doanya hilang bila tidur. Siapa yang nak doa lagi dalam tidur? Malaikat tak tidur. Yang tu ingin kita nak mencari redha Allah Ta'ala, maradatillah. Ada yang kata sebab saya nak cari glamour, ya Allah tuan-tuan. Saya dah habis glamour tuan-tuan. 23 tahun dah saya ceramah. 23 tahun dah. Televisyen masuk dah. Saya masuk televisyen sebagai penceramah tahun 98 lagi tuan-tuan. Cuma jarang-jarang. Yang aktif ni 4-5 tahun ini je. Bukan nak glamour. Dah, saya pada 2011 saya menduduki orang yang ke-9 paling ditengok dalam internet. The fastest rising people in Malaysia, nombor 9. Ustaz satu-satunya 2011. Buka balik Google. Saya tengok kenapa saya sampai nombor 9. Yang mencari saya dalam setahun ada lebih daripada 26 juta. Orang nombor 9, apa lagi saya nak cari glamour? Saya bukan glamour, nak cari glamour. Saya bawah sikit je pada Rihanna. Tuan-tuan, nombor 7 Justin Bieber. Saya nombor 8 Rihanna, nombor 9 Ustaz Kazim. So I'm not bad, tuan-tuan. Apa salah? Saya ada yang kata Ustaz Kazim dia keluar kata nak ceramah dan sebagainya, berhenti nak keluar paper tu sebab apa? Sebab ceramah dia dah tak ada orang. Dia tak ada orang. Siapa ke orang? Taklah tuan-tuan. Saya berhenti sebab tak nak lagi berhadapan dengan orang yang taksub-taksub, yang duk maki hamun orang, yang duk cerita buruk, yang duk maki, duk fitnah. Saya tak nak mereka ni berdosa. Pahala semayang tak dapat, pahala haji tak dapat sebab duk fitnah pada orang. Sebab tu saya berhenti. Bila saya berhenti, tak ada lagi mereka nak fitnah. Selamatlah semayang mereka. Patutnya mereka bersyukur saya berhenti. Saya kesian dekat dia. Semayang pahala dapat kat saya. Puasa setengah mati, pahala dapat kat saya. Sebab memfitnah. Jadi saya rasa ini kali terakhir saya datang ceramah di sini di surau tuan-tuan. Sebab saya dah penuh jadual saya sampai bulan 11. Orang tanya saya kenapa ustaz nak berhenti bulan 11? Kalau ada orang nak bunuh, berhenti sekarang. Saya kata saya bukan takut kena bunuh. Saya berhenti bulan 11 sebab itu tarikh lahir saya. 28 November tarikh lahir saya. Kenapa pilih 2013? Sebab genap 23 tahun saya berceramah. Nabi berdakwah pun 23 tahun berceramah. Nabi wafat. Yang ketiga, kenapa sampai bulan 11? Sebab saya dah terima jemputan ceramah sampai bulan 11. Bulan 12 tutup. Tadi orang Singapura telefon, Ustaz, bulan 12 kita buat forum perdana. Minta maaf Tuan Haji, saya dah berhenti ceramah. Ustaz, janganlah Ustaz, kita nak buat kat stadium ni. Buatlah kat mana pun. Ustaz tariklah balik. InsyaAllah dah. Saya sangat kecewa dengan orang-orang politik.
Apa salahnya cakap saya? Saya cerita, di mana tak betul cakap saya? Sampai maki hamun, sampai tak ada belah kasihan. Baik saya jaga sekolah saya, baik saya buat program di TV je, duk cakap seorang-seorang dalam studio, tak siapa marah. Saya kecewa tu. Ustaz, Nabi Muhammad pun banyak ujian. Dah 23 tahun saya sabar dengan ujian. Sekarang masanya untuk saya duk dengan anak-anak saya, keluarga saya dan isteri saya. 3 isteri tu cukuplah tuan-tuan. Dah, saya sangat kecewa. Nanti kalau Allah tanya saya, kenapa kamu berhenti ceramah, saya akan bagi tahu orang ni nak bunuh saya, orang ni nak bunuh saya, orang ni nak bunuh saya. Saya akan bagi tahu orang ni pakar banner saya, orang ni pakar banner saya, orang ni pakar banner saya. Saya nak bagi tahu orang ni tocang tanduk 2 atas kepala saya, taring 2 kat mulut saya. Saya nak bagi tahu orang ni masa saya ceramah dia balon beracun tuan-tuan. Saya tengah ceramah tuan-tuan, main bunga api pum tuan-tuan. Sampai tahap macam itu. Orang kafirkah yang buat? Orang Islam. Saya ceramah tentang mempertahankan kalimah Allah. Budak-budak naik motor ni wow, ganggu ceramah saya. Orang Islam. Penganjur kejar, dia melari, dapat seorang jatuh motor, cekak budak ni. Siapa suruh kamu buat? Orang suruh buat. Berapa kamu dapat? RM10. Saya kesian tuan-tuan. Saya ceramah, orang dapat dosa. Tak payahlah ceramah, biarlah dia. Sampai tahap macam mana tuan-tuan? Kalau macam itu lagi dah cukup. Jadi senang saya jawab di hari kiamat. Ini orang-orangnya yang sampai bawa cuka masuk dalam pagar rumah saya, masuk dalam rumah saya, nak disimbah. Saya panggil polis datang. Lah dia kata, okey lah Ustaz, saya balik lah. Polis tanya pada saya, Ustaz, buat report Ustaz, sekarang juga kami tangkap dia. Tak payahlah cikgu, biarlah dia balik. Dia nak potong getah tu. Cuka tu eloklah buat getah, nama cuka getah. Jadi kalau bercakap tentang soal perjuangan, jangan bercakap dengan saya. Jangan bercakap dengan saya. Saya dah rasa macam-macam. Saya dah rasa macam-macam tuan-tuan. Keluar daripada dada ni miang-miang, rebung-rebung buluh. Keluar dia tuan-tuan. Satu pakcik nama dia Tuan Haji Hamid Bilal Masjid Kampung Perak, Allah yarham. Dia baca pada air, dia suruh saya minum. Saya pun bismillahirrahmanirrahim, Allah Rabbi wa rabbikum ma min dabatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Dia tepuk belakang. Pedihnya tuan-tuan, macam kita hirih tangan. Hirih, aduh sakit Tuan Haji, sakit. Sabar. Tepuk, pap keluar tuan-tuan. Tutup lampu, suluh torchlight menyala, merah, kuning, hijau, biru semua ada. Dia ambil pisau, dikikis. Ini dia lah miang yang masuk dalam badan ustaz. Sakit tuan-tuan, bukan sekali, 5 kali. Jadi kalau setakat nak ceramah, ustaz tu tak tahan godaan lah, kamu jadi aku, ni jadi saya. Baru tahu tahan godaan atau tak tahan godaan. Saya yang lain, orang santau, orang hantu kacau saya itu biasa tuan-tuan. Tapi yang saya paling tersentuh hati, bila orang yang pakai serban, bila orang yang ada janggut pakai jubah kata, aku bunuh kamu, tunggulah kamu mari, aku bunuh kamu. Saya tak tahan yang tu. Kamu kata kamu memperjuangkan Islam, tapi kamu nak bunuh orang yang bercakap tentang Islam. Biar saya cari pahala kot lain pula. Saya tak nak tuan-tuan jadi satu benda beban pada orang lain. Bila Ustaz Kazim datang, besok kena counter balik. Ustaz Kazim hari ni ceramah, besok dia pun counter balik. Nak jadi nyusahkan orang, tak habis-habis je.